أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi bersama-sama memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memulakan kuliah kita pada malam yang terakhir ini dengan membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستودعه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh penjaga kuasa Masjid Darul Aman Heights, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Kita terus diberikan kesempatan waktu, ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menyambung perbincangan kita berkenaan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita rujuk daripada kitab Sahih Al-Bukhari, hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dan juga ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, 15 Mei, kalau mungkin tuan-tuan, puan-puan perasan, mungkin sama ada dalam Facebook, sama ada dalam sahabat ataupun daripada sumber-sumber yang sewajarnya, confirming the new government. Itu pun hari ini juga 15 Mei, pengumuman menteri-menteri kabinet. Tapi yang sebelum daripada itu adalah Hari Nakbah, peringatan kepada kita bersama. Ini bukan satu perayaan, bukan juga suatu sambutan, tetapi hari memperingati apa yang disebut sebagai Nakbah. Nakbah di bahasa Arab diterjemahkan mudah adalah hari bencana ataupun hari malapetaka, yang dirujuk kepada detik di mana dia sebenarnya 14 Mei, pengumuman sebuah negara Israel, pembentukan secara rasmi dan pengumuman oleh Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Ben Gurion, mengumumkan pembentukan entiti haram Israel sebagai sebuah negara, yang kemudian daripada itu terus diperaku oleh kuasa-kuasa besar termasuk US dan juga
Britain ataupun Great Britain yang ada pada waktu itu. Maka pada 15 Mei selepas diumumkan penubuhan sebuah entiti haram Israel ini, apa yang berlaku adalah pelampau-pelampau Yahudi yang menggelarkan diri mereka dan orang panggil mereka juga sebagai kumpulan Irgun, yang membuat tindakan yang zalim, melakukan penganiayaan yang melampau dengan melakukan pengusiran secara besar-besaran. Ada yang menyebut bahawa yang diusir daripada kampung halaman mereka ataupun bandar-bandar kediaman mereka adalah lebih daripada 70,000 orang Palestin, yang rata-ratanya adalah orang Arab, sebahagian besarnya adalah Muslim, dan ada sebahagian kecil adalah Kristian, yang dihalau dan diusir daripada tanah mereka, kampung mereka, tempat kediaman mereka, selepas mana diumumkan penubuhan sebuah negara Israel. Maka pada detik itu, sebab kebanyakan mereka adalah orang awam yang lebih kurang macam kita juga, yang tidak bersenjata, mungkin yang ada pun adalah senjata-senjata yang sangat simple, maka mereka beranggapan bahawa apa yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan diri. Maknanya mereka mengandaikan bahawa mereka akan diberi peluang ataupun akan sampai satu waktu nanti di mana mereka akan boleh balik semula ke kampung halaman mereka masing-masing. Sebab sebahagian besar mereka adalah orang-orang awam macam kita, termasuklah di kalangan wanita dan kanak-kanak. Sehinggalah mereka memang meninggalkan kampung halaman mereka, bandar-bandar kediaman mereka, cuba untuk menyelamatkan diri daripada serangan pengganas-pengganas dan pelampau-pelampau Yahudi. Namun begitu, itulah saat yang terakhir mereka berada di kampung-kampung halaman mereka dan juga bandar kediaman mereka, sampailah ke hari ini. Sebab itu muslimin dan muslimat, di dalam perbincangan berkenaan pelarian Israel, refugees di pelarian Palestin, refugees daripada Palestin ini, antara perkara yang menjadi prasyarat dan juga demand mereka, terutamanya bagi yang bersama-sama dengan Hamas, kerajaan yang berpusat di Gaza di bawah kepimpinan Perdana Menteri mereka Ismail Haniyeh, antara tuntutan utama mereka adalah right of return, hak untuk balik kampung, hak untuk mereka kembali ke kampung halaman mereka. Maka perkara ini yang menjadi perdebatan yang sehingga saat ini di pihak Israel memang tidak memberikan hak yang berkenaan dan tidak pernah bersetuju dengan syarat yang berkenaan. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat wajar faham kenapa Hamas terutama begitu berkeras selagi mana syarat-syarat ini tidak dipenuhi. Termasuklah syarat yang very basic bagi kita, tuan-tuan. Bagaimana perasaan kita kalau katakan tuan-tuan orang Kedah tidak dibenarkan untuk balik ke Kedah, untuk bertemu sanak saudara, untuk tengok balik tempat di mana kita dilahirkan. Ini merupakan suatu hak yang paling asas yang dituntut oleh mereka, yang to a certain extent, unfortunately, kerajaan di bawah Mahmud Abbas dia boleh untuk tolerate dan berkompromi. Sebab itu kadang-kadang mereka seakan-akan cuba untuk mencapai beberapa peruntukan ataupun persetujuan yang dirujuk sebagai peace agreement, tetapi sebenarnya adalah suatu penafian mutlak kepada orang-orang Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Dan ini berlanjutan, serangan-serangan ini berlanjutan daripada satu bandar, satu kampung, satu bandar yang lain, sehinggalah kepada tahun 1967 bukan setakat bandar-bandar di Palestin, tetapi pada tahun 1967 menjangkau ke semenanjung Sinai dan juga ke kawasan menghampiri terusan Suez. Ada yang mengatakan telah sampai pun ke Suez,
di negara Mesir, sehingga pada saat itu berlaku suatu peristiwa yang begitu mengejutkan, di mana pelampau-pelampau Yahudi ini bertindak ganas sehingga membakar sebahagian daripada Masjidil Aqsa. Dan pada waktu itu, Perdana Menteri Israel membuat Golda Meir. Golda Meir tulis dalam dia punya memori, dia punya memori kehidupan, dia punya biografi, cerita-cerita kehidupan dia dan pengalaman dia sebagai seorang Perdana Menteri Israel, seorang perempuan. Dia kata, itulah saat yang disebut sebagai my worst nightmare. Paling takut pada waktu itu, sebab Masjidil Aqsa telah dibakar oleh pelampau-pelampau Yahudi, sehingga menyebabkan kepimpinan negara-negara Muslim yang ada pada waktu itu, kepimpinan negara-negara Islam pada waktu itu, telah mengadakan sidang tergempar untuk melakukan tindakan yang wajar daripada peristiwa pembakaran Al-Masjidil Aqsa ini. Namun begitu, Golda Meir disambung lagi, selepas daripada peristiwa yang disebut sebagai the worst nightmare bagi Golda Meir ini, maka dia menyebut bahawa selepasnya adalah the happiest ever in my life. Sebab apa tuan-tuan muslimin dan muslimat? Mesyuarat tergempar itu sebenarnya hanya gempar pada namanya, tetapi resolusinya adalah OIC. Tak ada tindakan apa. Daripada seluruh umat Arab, seluruh umat Islam yang ada pada waktu itu, termasuklah umat Islam yang berada di kawasan Nusantara, Malaysia, Indonesia, India, Bangladesh, ramai umat Islam bimbang ni, Golda Meir takut dengan sebab masjid umat Islam yang merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam telah dibakar oleh pengganas-pengganas pelampau Yahudi. Namun begitu, sidang tergempar untuk membincangkan hal yang berkenaan hanya berakhir dengan melihat semata-mata tanpa sebarang reaksi, tanpa sebarang tindakan. Walaupun pada waktu itu, walaupun serba-serbi kekurangan lemah, tetapi sekiranya dikumpulkan kekuatan umat Islam, kekuatan umat Arab pada waktu itu sudah cukup untuk menggempur ketumbukan dan melemahkan tentera Israel. Buktinya, selama beberapa tahun, akhirnya tentera Israel kalah kepada Mesir, sehingga membawa kepada peristiwa perjanjian Camp David melibatkan Anwar Sadat, Perdana Menteri Israel, Mesir, Presiden Mesir, dengan Perdana Menteri Israel pada waktu yang berkenaan, dengan disertai oleh Presiden Amerika pada waktu itu. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka itu adalah serba sedikit berkenaan peristiwa Nakbah yang sebenarnya cuba untuk mengajak kepada kita bersama bahawa ia bukan sekadar soal Palestin, ia bukan sekadar soal orang-orang yang tinggal di tepi barat, di Gaza dan seumpamanya, tetapi ia adalah soal kita, di mana ia merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam, termasuk kita, kiblat yang pertama bagi Rasulullah SAW, dan juga masjid yang kedua selepas Al-Masjidul Haram dari segi pembinaan, the second mosque. Manakala dari sudut the holy places bagi umat Islam adalah yang ketiga selepas Masjidil Haram, Al-Masjidul Nabawi, dan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa dan kawasan sekitarnya, Baitul Maqdis. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita juga menjadi sebahagian daripada mereka yang sekurang-kurangnya, kalau tak banyak yang kita mampu lakukan, jangan lupa untuk menitipkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada pejuang-pejuang Islam yang berada di sana. Dan kalau kita ada kemampuan dari sudut kewangan, dari sudut sumbangan, memberikan moral support dan seumpamanya, maka jangan ketinggalan untuk melibatkan diri dan menggabungkan diri
memberikan sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Tuan-tuan boleh rujuk halaman yang kedua, hadis yang kedua. Kita baca, haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahy faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'ti mithla salsalatil jars wa huwa ashaddu alayya fayufsalu anni wa qad wa'aytu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malik rajulan fayukallimuni fa'a'i ma yaqul. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahy fil yawmi ash-shadidil bard fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araban atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang hujung itu adalah penambahan kalam daripada Aisyah riwayat kepada hadis ini. Terjemahan, Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan kepada kami, katanya Malik bin Hisham. Tolong betulkan di sini, Malik daripada Hisham. Malik ni orang lain, bukan anak kepada Hisham. Yang betul adalah yang di atas, Malik an Hisham. Malik adalah tabi'ut tabi'in dan Hisham juga adalah tabi'ut tabi'in, generasi selepas golongan tabi'in. Malik seorang ulama, seorang tabi'ut tabi'in, manakala Hisham adalah seorang yang lain, iaitu Hisham bin Urwah. Telah mengkhabarkan kepada kami daripada bapanya, yakni bapa kepada Urwah. Bapa kepada Urwah adalah Az-Zubair bin Al-Awwam, iaitu salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijanjikan di kalangan Al-Mubasysyaruna bil Jannah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khabar gembira dijamin masuk syurga. Telah mengkhabarkan kepada kami daripada bapanya Az-Zubair bin Al-Awwam daripada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahawa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata, hai Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kadang-kala datang kepadaku seperti bunyi loceng, dan itulah yang sangat memeranjatkan aku. Kemudian menjauhi ia, yakni lenyap daripadaku, hingga aku benar-benar sedar dan faham sesuatu yang disampaikan. Dan kadang-kala datang kepadaku seorang malaikat berupa lelaki, lalu menyampaikan kepadaku, maka aku telitikan sesuatu yang disampaikan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, sesungguhnya aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu pada hari yang bersangatan sejuk, setelah ia lenyap daripadanya, maka mukanya berpancaran penuh. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sebagaimana hadis yang pertama, hadis yang kedua, saya juga akan membahagikan perbincangan. Jadi sebab hadis ini tidak panjang ataupun isinya direct, maka saya akan bagikan kepada dua bahagian saja. Bahagian yang pertama untuk kita tengok dari sudut riwayat dan juga mereka yang terlibat di dalam menyampaikan hadis ini,
Manakala bahagian yang kedua kita akan buat textual analysis ataupun content analysis terhadap apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Part 1. Kita tengok hadatsana Abdullah. Maka yang menyampaikan kepada Al-Imam Al-Bukhari adalah Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf adalah tok guru kepada Imam Bukhari. Tok guru dari mana? Abdullah bin Yusuf adalah seorang yang berbangsa Tunis, Arab juga, tetapi berasal daripada Tunisia. Ada yang menyebut bahawa walaupun ia berbangsa ataupun keturunan Tunis, beliau dilahirkan di Syria, di Dimashq. Dan pada waktu yang berkenaan Tunisia adalah sebahagian daripada wilayah Mesir. Wilayah Mesir pada waktu yang berkenaan termasuklah bahagian Afrika Utara, Tunisia, Libya, kemudian Maghrib, Morocco, Algeria, semua itu masuk di bawah wilayah Mesir. Okey. Jadi Abdullah bin Yusuf, syekh kepada Al-Imam Al-Bukhari ini, adalah seorang yang alim dalam fiqh Maliki. Dan kita pun mungkin maklum bahawa bahagian utara Afrika, belah-belah Afrika Utara, mazhab yang dominan adalah mazhab Maliki. Jadi kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagaimana toleransi dan juga melihat bahawa ia bukan suatu halangan, bukan suatu sekatan, bukan suatu perkara yang perlu untuk dijauhkan. Al-Imam Al-Bukhari boleh untuk mendapatkan ilmu hadis, riwayat yang disampaikan oleh seorang Tok Syekh Al-Maliki. Sebab Abdullah bin Yusuf adalah antara orang yang paling alim terhadap kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta ni kira kalau Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i, kitab teras kita adalah Al-Um, yang paling original. Yang paling original bagi mazhab Syafi'i, pandangan-pandangan Imam Syafi'i, dan juga beberapa fatwa yang dikemukakan oleh beliau adalah dalam Al-Um, yang kemudian dikembangkan dengan kitab-kitab yang lain, dengan karangan Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ramli dan seumpamanya. Dalam mazhab Maliki, Al-Muwatta adalah dia punya yang paling original dalam mengutarakan pandangan-pandangan Imam Malik, dan dikembangkan dengan beberapa kitab-kitab besar yang lain dalam mazhab Malik. Dan Abdullah bin Yusuf adalah di antara mereka yang paling menguasai kitab Al-Muwatta ini. Okey. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka Abdullah bin Yusuf mengajarkan kepada Al-Imam Al-Bukhari dengan menyebut akhbarana Malik. Malik tadi yang saya sebut sebagai tabi'ut tabi'in, generasi selepas daripada tabi'in. Maka dia tak sempat untuk bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana di kalangan para sahabat secara live, tetapi dia sempat untuk bertemu dengan tabi'in, di kalangan mereka yang sempat jumpa para sahabat. Okay. Malik adalah tabi'ut tabi'in, dan Hisham bin Urwah juga dianggap sebagai antara tokoh ulama dalam generasi tabi'ut tabi'in. Macam kawan-kawan mungkin Malik belajar, Malik dapat daripada Hisham. Hisham attend satu kelas, Malik mungkin tak sempat untuk attend kelas yang berkenaan, maka Malik dapatkan daripada Hisham. Itu yang kita kena banyakkan budaya sharing kita ni. Kalau kawan-kawan tak datang ke atas keuzuran yang tertentu, maka kita sempat-sempatkan untuk calling-calling. Hari ini kita ngaji apa? Hari ini kita bincang bab fiqh apa? Hari ini kita baca hadis apa? Yang sekurang-kurangnya on top of mungkin kita bincang pasal kelab bola, kita sembang-sembang berkenaan senario politik dan seumpamanya, maka kita boleh share juga ilmu hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan rujuk bersama-sama insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Hisham bin Urwah
Hisham bin Urwah daripada Abi, daripada bapa kepada Urwah. Tadi saya dah sebut bahawa ia adalah Az-Zubair bin Al-Awwam yang merupakan sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga, dan juga suami kepada Asma binti Abu Bakar. Maka tidak pelik kalau di sana ia menyampaikan ataupun memetik riwayat ini daripada Aisyah kira makcik kepada Urwah. Jadi Hisham dapat daripada Urwah, dan dan Urwah dapatkan daripada bapa dia Az-Zubair bin Al-Awwam daripada Aisyah. Ini keluarga yang dekat dengan Aisyah, dan disampaikan hadis yang berkenaan. Dan Aisyah tidak mendapat, maknanya bukannya Rasulullah SAW sebut direct kepada Aisyah, tetapi ada satu watak yang lain. Kalau kita tengok Al-Harith bin Hisham, Al-Harith bin Hisham adalah sahabat Nabi SAW. Al-Harith bin Hisham, dia tidak terlibat meriwayatkan hadis ini, tetapi Aisyah yang meriwayatkan. Cuma Al-Harith adalah watak utama di dalam hadis ini. Sebab apa? Al-Harith yang bertanya kepada Nabi SAW, dan Aisyah dengar. Aisyah menyaksikan Al-Harith bertanya kepada Nabi SAW. Dan siapakah Al-Harith? Al-Harith ini juga seorang sahabat yang penting untuk kita ketahui. Al-Harith adalah adik kepada Abu Jahal. Al-Harith bin Hisham ni bapa Abu Jahal, dan nama penuh Abu Jahal dalam IC dia adalah Amr bin Hisham. Sedap. Sebab itu doa Nabi SAW, kalau kita ingat kan, agar Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tekanan, dalam keadaan pelbagai ancaman, dalam keadaan yang bersama dengan Nabi SAW, sahabat yang pada waktu itu tak ramai lagi, malah yang lebih ramai adalah daripada kalangan mustad'afin, daripada kalangan orang-orang yang lemah, hamba-hamba, mudah nak bersama dengan Nabi SAW. Ini pun kita nak kena belajar daripada Nabi SAW. Macam mana dakwah Nabi, dia boleh capture, dia boleh untuk meresap kepada golongan-golongan mustad'afin yang lemah, yang perlukan pembelaan. Dalam keadaan kadang-kadang banyak berlaku pula golongan yang lemah. Inilah yang paling mudah untuk convert daripada seorang Islam menjadi Kristian contohnya. Daripada seorang yang ada pendirian, maka dengan dibeli RM100, RM200, dia boleh gone macam tu je. Tetapi macam mana dakwah Rasulullah SAW, golongan yang lemah, golongan yang kurang ini, daripada kalangan hamba, boleh pula bersama dengan Nabi SAW. Maka kita perlu banyak belajar daripada seni dakwah Nabi SAW. Maka Nabi SAW dalam keadaan yang sebegitu rupa, Nabi doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab, dan Umar yang kedua adalah Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Dan doa Rasulullah SAW mustajab. Umar bin Al-Khattab immediate, tak lama lepas daripada masuk Islam, walaupun dalam satu peristiwa yang macam tak logik untuk Umar masuk Islam, tapi Allah tiupkan hidayah, berikan hidayah, Umar masuk Islam. Dan Amr bin Hisham, Abu Jahal, kekal di dalam keadaan kekufurannya, malah berterusan memusuhi Nabi SAW sampai ke peringkat nak membunuh Nabi SAW. Namun akhirnya takdir menentukan di mana Abu Jahal mati di dalam perang Badar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bila saya tengok balik, menarik
Allah Subhanahu wa taala nak mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal doa, maka yang straight away dapat Umar masuk Islam. Namun begitu, dalam kisah Abu Jahal tak sempat masuk Islam. Abu Jahal mati dalam keadaan kekufuran, tetapi waris-waris Abu Jahal ramai yang bersama dengan Islam. Malah boleh dikatakan waris beliau adalah di kalangan para sahabat yang terdekat, bukan setakat sahabat yang dekat dengan Nabi, tetapi juga adalah di kalangan mereka yang menyampaikan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya anak kepada Abu Jahal, Ikrimah adalah seorang yang well-known sebagai sahabat yang kuat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sana tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dia nak mengajar kepada kita, jangan putus berdoa. Jangan putus berdoa. Mungkin tak dapat bapa, anak dapat. Mungkin tak dapat seorang individu yang tertentu, adiknya Al-Haris bin Hisham bersama-sama dengan Islam. Dikatakan Al-Haris masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, ataupun pada ketika berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah yang berlaku, maka Al-Haris bin Hisham beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Malah lebih daripada itu, ada logik bila ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana agar berlaku penurunan wahyu yang berkenaan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini mengajarkan kepada kita, sampai kita tidak putus berdoa. Kadang-kadang kita melihat ada di kalangan mungkin rakan-rakan kita, ada mungkin kadang-kadang jiran-jiran kita, mungkin juga sanak saudara kita, kadang-kadang kita diuji dengan mereka yang sukar untuk bersama dengan Islam. Kadang-kadang bukan setakat tak solat, tak mengerjakan apa-apa yang difardukan, tetapi kadang-kadang menentang apa yang disampaikan dalam Islam. Namanya mungkin Ahmad, namanya mungkin Amin, namanya mungkin Muhammad, tetapi dialah yang menentang undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menolak penyelesaian yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam Al-Quran. Dialah juga yang mungkin menolak Al-Quran. Dialah juga yang mungkin menolak hadis. Dan ada baru selesai dihubungi, ada pula yang terpengaruh dengan pengajian Kod 19 Rashad Khalifah yang berasal dari US, Nabi palsu di zaman moden dengan menggunakan Kod 19. Kalau tuan-tuan berkesempatan mungkin, tapi ada yang boleh terpengaruh dan ada yang boleh terikut-ikut dengan pandangan-pandangan yang sebegini rupa. Maka kadang-kadang kita mengambil sikap terus memutuskan hubungan. Maka melihat kepada semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ajaran-ajaran yang diambil daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mendidik kita agar kita perlu menyatakan penentangan kalau ia melakukan kemungkaran yang nyata. Kita perlu sampaikan teguran, tetapi jangan lupa untuk berdoa agar Allah lembutkan hati, agar Allah berikan hidayah, agar Allah tiupkan sesuatu yang kita di luar kemampuan kita. Mudah-mudahan bukan satu dan bukan dua contoh-contoh di depan kita, daripada seorang yang lama, yang banyak melakukan maksiat, yang banyak bergelumang dengan dosa dan noda, tetapi berakhir sebagai pejuang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang banyak melazimi perkara-perkara yang mungkar, tetapi berhijrah dan jadi lebih baik, lebih bersemangat daripada kita lagi untuk menyampaikan dan juga memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka teruskan berdoa dan jangan sesekali menutup ruang dan pintu peluang untuk sesiapa saja bersama-sama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, saya cuba sambung sedikit. Kalau sempat kita cover semua, kalau tak sempat kita tengok sepintas lalu kepada beberapa perkara dan kita akan sambung kepada pengajian yang seterusnya. Kalau kita tengok kepada terjemahan
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akan nampak pengkisahan ataupun perbincangan yang adalah bersekitar dengan peristiwa penurunan wahyu. Soalan direct daripada Al-Harith. Al-Harith tanya macam mana datangnya wahyu. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sebenarnya perbincangan ini adalah perbincangan yang sangat advance, yang kalau kita tekuni, teliti sungguh-sungguh, memang simple. Direct translation adalah cerita bagaimana bentuk-bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Tetapi believe it or not, bahawa hadis ini tuan-tuan muslimin dan muslimat membincangkan berkenaan teknologi. Hadis ini, hadis penurunan wahyu, apa yang terkandung dan dikemukakan oleh Rasulullah SAW menceritakan proses penurunan wahyu, membincangkan suatu teknologi yang jauh lebih advance daripada orang cipta telefon zaman bila, tuan-tuan? Kita baca dalam sejarah, siapa yang buat telefon? Alexander Graham Bell. Tengok nama Bell tu pun ambil daripada Salatil Jaras, daripada bunyi loceng. Itu kebetulan nak bunyi. Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak cerita bagaimana zaman Nabi SAW dah bincangkan macam mana teknologi komunikasi. Ini merupakan panduan yang kita akan tengok dua jenis, Salatil Jaras satu, dan kemudian Al-Malak, yatamatsalu li Al-Malak, penyerupaan. Malaikat menyerupai manusia. Kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, macam mana di sini diberikan pendekatan berkenaan Salatil Jaras. Kalau tengok kepada selepas ahyanan ya'tini mithla Salatil Jaras. Salatil Jaras ini merupakan, terjemahan Melayu dia adalah seperti bunyi loceng. Betul? Tapi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini adalah teknologi apa yang kita ada sekarang ni, tone ringing. Ringing yang kita dapat panggilan telefon ni, dia bunyi ring. Zaman sekarang ni macam-macam betul lah, dengan nasyid, dengan selawat, dengan tazkirah. Tetapi apa asas? Asasnya adalah teknologi bunyi. Bunyi yang bagaimana? Bunyi ini, cikgu-cikgu sains, pensyarah sains, minta betulkan saya kalau saya salah. Bunyi ini terhasil daripada getaran. Betul? Kalau satu benda yang statik, dia tak akan bunyi. Tetapi benda yang bergetar, dia akan menghasilkan bunyi-bunyi yang tertentu. Jadi Salatil Jaras memberikan penekanan bagaimana ia berlaku getaran kepada loceng yang berkenaan, dan ini antara cara bagaimana wahyu sampai kepada Nabi SAW. Tengok tuan-tuan macam mana cantiknya Rasulullah SAW dan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana wahyu sampai kepada Nabi SAW bukan dalam bentuk suatu yang pelik, bukan suatu bentuk yang tak boleh untuk dijustify dari sudut teknologi, dari sudut logik. Dia adalah logik. Dia datang di dalam bentuk seumpama Salatil Jaras, bunyi loceng. Bunyi loceng yang ring ni, macam tu bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu satu bentuk dengan melalui deringan, melalui bunyi loceng. Melalui bunyi loceng ini, maka Rasulullah SAW menerima. Sebab apa perlu untuk kepada bunyi loceng?
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di sini wa huwa asyaddu, yang bunyi loceng. Yang ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sukar, paling berat untuk berhadapan dengannya. Maknanya di sana ia sampai di dalam bentuk bunyi sahaja. Ia sampai di dalam bentuk mungkin percakapan, pesanan, dan mungkin juga kod yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni. Dan ia perlu untuk disambung bacaannya sampai waqad wa'aitu anhu. Maknanya dalam proses yang berkenaan, bila datang bunyi yang berkenaan, sama ada bunyi berkenaan boleh ditafsirkan dengan kata-kata ataupun dengan isyarat yang tertentu. Rasulullah sebut waqad wa'aitu anhu, maknanya sebelum bunyi tersebut hilang, sebelum bunyi tersebut tamat, sebelum deringan itu habis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah waqad wa'aitu anhu. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dapat mesej apa yang nak disampaikan. Maknanya bila bermula deringan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersedia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba untuk grab ataupun cuba untuk mendapatkan, cuba untuk memahami, cuba untuk mengambil apa yang nak disampaikan. Mungkin di dalam bentuk pesanan daripada Jibril, sebab in any way Jibril adalah merupakan malaikat yang diamanahkan untuk menyampaikan wahyu. Cuma salah satu daripada caranya adalah melalui deringan-deringan ini. Rasulullah sebut bahawa fayufsamu anhu, deringan-deringan ini berakhir pada waktu yang tertentu. Maknanya mungkin apa yang kita boleh lihat di dalam bentuk salatil jaras ini mungkin tempohnya singkat. Dengan sebab itu Rasulullah merasa bahawa ia adalah saat yang sukar, nak memastikan tiada sebarang maklumat yang terputus, tiada sebarang pesanan yang tertinggal, tiada sebarang perkara yang terputus. Dengan sebab itu Rasulullah pastikan bahawa waqad wa'aitu anhu, Rasulullah dapat untuk menguasai, dapat untuk mengambil segala pesanan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, waqad wa'aitu anhu ma qala. Sorry, perlu dihabiskan sampai ma qala. Waqad wa'aitu anhu ma qala. Ma qala yakni ma qala Jibril. Jibril buat khutbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa gini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil perkara-perkara yang berkenaan. Dan cantik sebenarnya kalau di kalangan para saintis Islam mendahului bel kan, tengok buat kajian macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk menterjemahkan dalam bidang telekomunikasi yang terkini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, wa ahyan, sikit lagi insya-Allah. Dan kadang-kadang, ahyanan yang pertama sama dengan ahyanan yang kedua membawa maksud kadang-kadang. Kadang-kadang ia datang, wahyu ini datang di dalam keadaan seorang malaikat. Malaikat menyerupai rajulan, lelaki. Maka Nabi SAW jelaskan secara direct di sini, malaikat dia tidak menyerupai wanita.
kalau jumpa macam-macam wanita, itu bukan malaikat. Mungkin kuntilanak, mungkin juga yang sewaktu dengannya. Walaupun mungkin dia berpakaian cantik ke dan sebagainya, dia memang impossible untuk dia malaikat. Malaikat, kata Nabi SAW, dia menyerupai lelaki. Itu pun bukan nak kata jumpa lelaki dia berpakaian putih ke apa semua malaikat, tidak. Cuma Nabi nak cerita bahawa malaikat sampaikan wahyu, dia menyerupai lelaki. Dia bukan diskriminasi, tetapi ini memang cara dia. Kalau dia boleh jadi wanita, kalau dia boleh pula jadi antara lelaki dan wanita, susah pula. Walaupun secara asas dia, malaikat ini dia tak sama macam manusia. Dia ada jantina lelaki ataupun perempuan. Malaikat dia spesies lain yang memang dia tidak berkait dengan ada lelaki, perempuan, jantan, betina ataupun seumpama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini satu lagi medium telekomunikasi yang walau macam mana advance kita sekalipun, medium ini masih lagi digunakan. Walaupun kita mungkin kategorikan dia sebagai bentuk yang konvensional, di mana untuk menyampaikan suatu pesanan, untuk menyampaikan suatu message, untuk menyampaikan suatu berita, maka kita menghantarkan seorang wakil. Maka begitu juga dalam kes Nabi SAW menerima wahyu. Menerima wahyu melalui Jibril yang menyerupakan dirinya dengan lelaki. Maka antara hadis yang terkenal di dalam membicarakan bagaimana lelaki ini adalah dalam hadis yang kita baca dalam Matan Al-Ba'in hadis 40 kan, berkenaan Islam, iman, Islam dan juga ihsan. Di mana seorang lelaki Jibril lah yang bertanya kepada Nabi SAW apa yang dimaksudkan dengan iman, apa yang dimaksudkan dengan Islam, apa yang dimaksudkan dengan ihsan. Ini gambaran. Yang ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dan dijelaskan di sini bagaimana komunikasi yang terbaik bila menyampaikan wahyu melalui wasilah Jibril ini, perantaraan Jibril ini. Fayukallimu fa'a'i ma yaqul. Kita boleh beza kan? Yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi salsalatil jaras, Nabi menggunakan wa qad wa'aitu anhu ma qala, dengan menggunakan past tense. Tetapi dalam kaedah yang kedua, Nabi SAW menggunakan present tense. Fa'a'i ma yaqul. Di dalam pengertian bagaimana Nabi menceritakan, kalau komunikasi secara direct ini melalui wakil, melalui perantaraan, melalui utusan, maka kita perlu untuk mengambilnya secara langsung untuk memastikan tiada keciciran di mana-mana, tiada tapisan yang berlaku kepada maklumat yang sepatutnya disampaikan. Maka hadis ini memberikan penekanan kepada the importance of accountable and free media. Kepentingan bagaimana Nabi SAW bila didatangi oleh lelaki Jibril tadi yang menyerupai lelaki, Nabi tidak lepak-lepak dulu ataupun tergamar ataupun teruja untuk dengar apa yang disampaikan oleh Jibril, tetapi Nabi kata bahawa aku take full responsibility, ambil semua, memastikan tiada sebarang keciciran ataupun tapisan yang berlaku kepada berita ataupun pesanan yang disampaikan oleh Jibril, maka semua akan ke peringkat Nabi SAW hafal. Nak memastikan tiada berlaku misinterpretation, tiada berlaku salah maklumat,
tiada berlaku penipuan, tiada berlaku pembohongan, tiada berlaku spilling of maklumat, info. Maka Nabi SAW ajar kepada umat dalam menerima maklumat-maklumat yang tertentu. Nabi SAW ditakdirkan oleh Allah Nabi ummi. Nabi tak boleh menulis, dan Nabi tidak boleh untuk membaca, menulis dalam pengertian tulis dengan tangan. Maka kita muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mungkin kita tidak sehebat Nabi SAW untuk memorize, untuk hafal semua benda on the spot. Tetapi kita diajar bagaimana kita boleh menulis, kita boleh untuk mencatat, ataupun kita rekodkan, sama ada dengan video cam, sama ada dengan recorder, dengan apa cara sekalipun, untuk memastikan bahawa penyaluran maklumat itu tepat, kerana ketepatan itu adalah kemestian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyelewengan fakta, penambahan fakta, pengurangan fakta, spinning kepada apa-apa maklumat ataupun info yang disampaikan, itu merupakan pengkhianatan ke peringkat tidak amanah terhadap sumber maklumat. Apatah lagi kalau itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu sekali teknologi dan juga kupasan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah baginda sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Teknologi juga etika juga. Maknanya bukan cara-cara apa yang disampaikan kepada Nabi dan apa yang perlu untuk kita patuhi. Etika menyampaikan maklumat, etika menerima maklumat. Ini semua adalah suatu kemestian yang menjadi rukun kepada mereka yang katanya mencintai Nabi, yang katanya nak mempertahankan kalimah Allah, yang katanya cuba untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sehidup semati bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, selepas daripada itu, bagaimana Aisyah menyambung dengan riwayat beliau yang tersedia. Ini kalam Aisyah. Ini bukannya kalam Nabi ataupun apa yang diucapkan oleh Nabi. Aisyah just menggambarkan bagaimana tekunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menerima wahyu ini sebagai suatu amanah, bagaimana Nabi menerima ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu amanah yang besar, sebagai suatu amanah. Sehingga Nabi SAW kata Aisyah, walaupun dalam keadaan yang bersangatan senyum. Maknanya mungkin disampaikan hadis ini pada waktu malam. Kita pun yang mungkin bersempatan ke Tanah Haram, ke Madinah. Pada waktu malam adalah bersangatan senyum. Dalam keadaan bersangatan senyum ini, kata Aisyah, Nabi boleh berpeluh. Begitu sekali Nabi menerima ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun bersungguh-sungguh nak pastikan tiada perkara yang tertinggal. Boleh faham betul-betul, tak faham Nabi akan tanya, tak faham Nabi minta untuk ulang, tak faham Nabi cuba untuk mendapatkan, menguasai sungguh-sungguh, sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Begitu pengorbanan Nabi. Nabi tak ada tape recorder, Nabi tak ada video cam, Nabi tak boleh untuk menulis, tapi Nabi cuba untuk menguasai sedaya mungkin. Wa in jabina la tafassadu arafan, sampai berpeluh-peluh wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pastikan mungkin dengan lama masa yang diambil oleh Nabi, mungkin juga dengan amanah wahyu itu sangat berat. Mungkin arahan, mungkin larangan, mungkin juga tegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi fikir macam mana beratnya untuk sampaikan kepada umat dan untuk diamalkan. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dapat beroleh pengajaran dan juga semangat daripada apa yang diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus kita berharap dengan pengajian kita merujuk kepada tajuk kita simple, permulaan wahyu, penurunan wahyu. Tapi sangat banyak yang terkandung di dalam kehidupan kita yang sangat relate, sangat relevan dengan perbincangan kita, kehidupan kita seharian, insya-Allah.
Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan mereka yang sentiasa mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja kita berada. Saya kira cukup sekadar itu untuk malam ini. Sama-sama kita berdoa Allah memberikan kita istiqamah di atas jalannya. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman wa la mutatarrifan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa sanak saudara kami ya Allah. Ampuni dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami petunjuk dan hidayah di sisi-Mu ya Allah. Jadikan kami pembantu-pembantu agama-Mu ya Allah, di mana sahaja kami berada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjadi pejuang agama-Mu ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuang-Mu yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikan kami mereka yang ikhlas berjuang di atas jalan-Mu ya Allah. Jadikan kami pencinta ilmu-Mu ya Allah. Jadikan kami pencinta agama-Mu ya Allah. Jadikan kami mereka yang benar-benar beriman semata-mata kerana-Mu ya Allah. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ya Allah. Hidupkan kami dengan Islam, matikan kami dengan Islam ya Allah. Jauhkan kami daripada dosa dan noda ya Allah. Jauhkan kami daripada maksiat ya Allah. Jauhkan kami daripada nifaq. Jauhkan kami daripada fasik ya Allah. Jauhkan kami daripada berlaku zalim ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami rezeki yang halal ya Allah. Berikan kami keberkatan dalam kehidupan ya Allah. Jadikan setiap saat kehidupan kami ya Allah untuk benar-benar mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kami kejayaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada azab kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, ikatkan hati kami ya Allah dengan keyakinan terhadap-Mu ya Allah, dengan ukhuwah di jalan-Mu ya Allah, untuk berjihad di jalan-Mu ya Allah. Ikatkan hati kami, satukan hati kami ya Allah untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wansurna 'alal qawmil fasiqin wansurna 'alal qawmil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa billahi al-hidayah wat tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.